Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang memenuhi ruangan komen Facebook Live TV Al-Hijrah pada pagi ini. InsyaAllah kita teruskan perkongsian pada pagi ini berkenaan dengan topik kita, Pembangunan Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN atau ringkasannya APIA. Dan bersama dengan kita untuk mengetahui dengan lebih lanjut iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof selaku ikon peyatim sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, ini adalah kempen oleh Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Malaysia iaitu Peyatim, dan mungkin secara mukadimahnya pembuka kata kita pada pagi ini kepada penonton-penonton kita berkenaan dengan peyatim sendiri. Boleh terangkan, mohon kepada Ustaz. Terima kasih pada sahabat kita, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Peyatim maksudnya ialah ringkasan daripada Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia. Dan sebenarnya sudah ditubuh pada tahun 1990 lagi. Maknanya 33 tahun lah, lebih kurang 33 tahun. Kalau orang ni dah tua lah, 33 tahun. Jadi kita juga menaungi, fungsi kita menaungi pusat-pusat anak yatim ataupun asrama anak yatim. Dan konsep kita, bahasa mudahnya ialah tujuan kita, matlamat kita peyatim ni ialah untuk membela nasib anak-anak yatim. Perkataan membela anak-anak yatim ni, antara fokus kita utama ialah kita memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak yatim. Sebab kita percaya, kita yakin bahawa cara nak keluarkan anak-anak yatim ni daripada kepompong, ketidakyakinan diri, daripada kemiskinan, apa semua perkara-perkara yang selalu kita sebut ni, dia cara yang terbaik ialah melalui pendidikan. Dan inilah usaha yang berterusan yang kita lakukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah satu inisiatif ataupun usaha daripada peyatim sendiri untuk meningkatkan, memartabatkan lagi anak-anak yatim di Malaysia ini dengan memberikan pendidikan yang sepatutnya, yang bagus insya-Allah untuk pembelaan anak-anak yatim sendiri. Dan Ustaz kongsikan juga kepada kami berkenaan dengan pembangunan terbaru. Ini adalah kempen yang dijalankan oleh peyatim iaitu Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN APIA. Apa sebenarnya objektif penubuhan kempen ini dan juga pembangunan akademi ini untuk masa akan datang, Ustaz? Setelah 33 tahun penubuhan kita, sudah tentu kita nak pertingkatkan perkara-perkara yang boleh kita bantu anak-anak yatim. Maka antara idea kita yang sedang kita jalankan sekarang ialah penubuhan Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN. Yang kita sebut sebagai APIA. Dan APIA ni lokasi dia ialah di Kuala Jengal, Dungun, Terengganu. Dan keluasan tanah tersebut yang sedang kita usahakan ialah sebanyak 32 hektar. Dan apa tujuan APIA ni? APIA ni adalah sebagai satu akademi ataupun juga pusat latihan kepada anak-anak yatim. Saya ulang lagi, sebab keyakinan kita bukan dengan kita sekadar memberi wang ataupun sekadar beri beasiswa. Bukan sekadar itu saja. Kita mahu supaya anak-anak yatim ini bangkit dan menjadi manusia hebat. Dan alhamdulillah sudah ramai alumni kita daripada peyatim ni yang menjadi orang-orang berjaya, alhamdulillah. Dan kita bukan sekadar nak perkara tersebut sebagai suatu benda yang telah berlaku, tapi kita nak wujudkan lagi ramai lagi anak-anak yatim yang hebat, yang bukan sekadar dapat membangunkan dirinya tetapi dapat membangunkan masyarakat. Ini tujuan dan matlamat besar kita, cita-cita besar kita. Masya Allah. Dan Ustaz, bila mana berkata berkenaan dengan pengajian dan juga pendidikan, saya ingin bertanyakan satu soalan berkenaan dengan pendidikan kepada anak-anak yatim ni di pusat akademi ini sendiri. Bagaimana dengan sistem pendidikannya dan juga ataupun silibus pengajian yang diterapkan untuk anak-anak yatim ni, Ustaz? Sudah tentu asas pendidikan yang berteraskan pendidikan negara itu kita lakukan. Kita buat mengikut apa yang dikendaki oleh kerajaan. Cuma penambahannya ialah kita nak jadikan bahawa APIA ini bukan sekadar tempat belajar, tetapi adalah sebagai tempat pendidikan untuk melahirkan anak-anak yatim yang berjaya. Kita percaya dan kita yakin bahawa melalui pendidikan, dan saya sebutkan tadi bahawa
dalam pembinaan APIA ini sendiri, Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN ni, kita bina juga masjid. Komponen dalam tanah 32 hektar itu, kita bina masjid. Tujuannya apa? Supaya jiwa anak-anak yatim ini bertaut dengan masjid. Dan kita mengambil konsep la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang dibina padanya asasnya ialah ketakwaan. Cuba bayangkan saudara dan juga sidang penonton semua bahawa APIA ini pusat latihan anak yatim. Di situ adanya masjid. Masya Allah. Di situ adanya anak-anak yatim yang bukan daripada Malaysia saja, daripada seluruh ASEAN. Seluruh ASEAN. Jadi insya-Allah ia menjadi pusat anak yatim pertama di ASEAN ini. Kita tak nak bercakap lebih sampai dunia. Kita bercakap di peringkat ASEAN, mudah-mudahan menjadi Malaysia Madani ini, ia akan menjadi pusat latihan kepada anak-anak yatim di ASEAN ini. Masya Allah. Ustaz, Nabi SAW pernah memberikan gambaran kepada kita bahawa baginda dengan anak-anak yatim seperti ini. Betul. Seperti dua jari. Dan betul. kita nak berikan penerangan kepada orang ramai ini. Antara kelebihan kepada orang yang menjaga anak yatim itu sendiri, Ustaz. Allahu Akbar. Bila kita berbicara tentang kelebihan-kelebihan ini, syarat dalam hadis Nabi SAW cerita perkara ini. Dan begitu juga dalam Al-Quran ada kisah-kisah yang melambangkan anak-anak yatim, kemuliaan anak yatim. Cukuplah saya baca satu hadis Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW menyebut man dhamma yatiman bainal muslimin ila ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghni anhu wajabat lahul jannah. Rasulullah SAW menyebut barang siapa yang menjaga orang Islam ni, yang menjaga anak-anak yatim, di antara yang dia lihat ialah ila ta'amihi wa syarabi. Dia tengok dari sudut makan minumnya sehingga cukup. Dia bukan jaganya sekadar jaga saja sampai cukup. Sampai cukup. Maknanya kita beri makan minum pendidikan sampai cukup. Maka Rasulullah SAW menyatakan wajabat lahul jannah. Wajah dan elok sangatlah orang ni menjadi penghuni syurga. Jadi ini suatu yang saya fikir suatu yang sangat besar. Kita bercakap topik pada hari Jumaat, kemudian pula pada bulan Rejab, kita bercakap soal kelebihan kita membantu anak-anak yatim, dan pusat pendidikan kita ini, APIA yang kita sebutkan tadi, kita akan bina masjid. Jadi ada dua benda besarlah. Pertama, membantu anak-anak yatim, satu. Yang kedua, membina masjid. Masya-Allah. Bulan Rejab pula. Bulan Rejab pula. Hari Jumaat pula. Hari Jumaat lagi. Apa lagi? Maknanya kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Masya-Allah. Ini yang kita perlu rebutkan, Ustaz. Kita perlu rebut, kita perlu ambil peluang yang cukup besar yang berada di hadapan mata kita ini. Ya, tambah-tambah lagi dalam bulan haram ni. Seperti ini, bulan Rejab yang kita sampaikan, yang kita ingin orang kata apa, banyakkan lagi amalan-amalan kita untuk kita sampai kepada bulan Ramadan, insya-Allah. Kita doa Ustaz, ya. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Ustaz lagi untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan kempen sumbangan dan juga pembangunan akademi ini. Tapi sebelum itu kita nak berhenti berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Assalamualaikum. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof selaku ikon peyatim, dan untuk berkongsikan berkenaan dengan pembangunan Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN atau singkatannya APIA. Seperti sebentar tadi kita ada kongsikan bersama dengan Ustaz berkenaan perkembangan pembangunan terbaru, iaitu Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN ini sendiri, bagaimana pengajiannya, bagaimana kita nak tahu juga antara pengajian seperti tadi Ustaz ada kongsikan bahawa silibus dan juga sistem pendidikannya berkonsepkan ataupun berlandaskan apa yang digariskan oleh kerajaan. Tapi saya nak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan pengajian itu bagaimana? Adakah lebih kepada teknikal, praktikalnya ataupun lebih kepada teori, Ustaz? Saya suka menjawab soalan tadi dengan saya ingin maklumkan kepada penonton bahawa kita di Peyatim ni kita juga mempunyai kolej universiti sebenarnya. Okey. Yang sudah sedia ada. Sedia ada. Namanya UCB, Universiti Kolej Bestari, yang memberi pendidikan dari sudut pengajian Islam, dari sudut melahirkan, kita kata nurse, ke jururawatan. Ya. Jadi banyak fakulti-fakulti yang
sudah ada dan memang sudah ada, kita keluarkan pelajar-pelajar yang alhamdulillah berkhidmat bukan di negara kita saja, bahkan di luar negara. Masya Allah. Saya nak kaitkan perkataan saya ini dengan pembinaan APIA ini, bahawa dari sudut pengalaman kita, dari sudut pendidikan, alhamdulillah kita sudah ada pengalaman. Kita pun ada kolej universiti. Cuma bagaimanakah pembentukan modul pendidikan di situ? Maka pendidikan di situ yang ada yang berbentuk arus perdana, ada yang berbentuk tradisional, pengajian kitab, pemahaman agama dan sebagainya, dan satu lagi pengajian yang penting ialah TVET. Maknanya kita nak mengajar anak-anak kita ni, anak-anak yatim ni, kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh masyarakat. Hari ini kalau kita bercakap soal kemahiran, kalau hari ini kita nak baiki akaun lah, kata betul. bukan mudah. Bukan mudah. Jadi bayangkan anak-anak yatim ni mempunyai kemahiran. Kita tengok kesesuaian dia lah. Yang minat akademik lah. Yang minat menjadi seorang ahli profesional, silakan. Tapi yang berminat dari sudut kemahiran ini, kita boleh bayangkan nanti akan lahir anak-anak yatim yang mempunyai kemahiran tinggi ini, yang boleh memberi khidmatan kepada negara, yang akan memudahkan kehidupan kita. Itu sebenarnya hasrat besar kami di APIA ataupun di Peyatim untuk melahirkan anak-anak yatim yang hebat, insya-Allah. Insya-Allah. Itu dia penjelasan daripada Ustaz sendiri. Jelas apa yang dikongsikan. Kita boleh gambarkan akademi ini bagaimana satu hari nanti, insya-Allah. Dan Ustaz, tadi Ustaz ada kongsikan bahawa akan dibina juga masjid di situ. Boleh kongsikan dengan lebih lanjut. Tadi Ustaz ada kongsikan bahawa kita nak jadikan masjid sebagai asas takwa kepada anak-anak yatim ni. Apa sebenarnya perkembangan yang ingin dibawakan dengan pembinaan masjid itu sendiri, Ustaz? Baik, pembinaan masjid ini adalah komponen penting pembinaan APIA, dan kita tahu bahawa asas pembinaan satu-satu masyarakat, satu-satu negara ialah tempat asasnya ialah masjid. Kita mengambil semangat apa yang pernah dilakukan, dibuat oleh Rasulullah SAW. Mana mungkin Nabi buat sekadar buat saja, mesti ada perkara di sebaliknya. Jadi itulah keyakinan kita bahawa selain daripada pembinaan akademi itu, mesti ada komponen penting, iaitu pembinaan masjid. Dan kita tahulah dari sudut masjid pula, kalau kita tengok kelebihan untuk kita infak berkenaan untuk membina masjid ini, terlalu banyak hadis-hadis yang menggambar. Dan satu lagi, kalau kita sebut soal infak, soal kita membelanjakan sebagai harta ni, jangan kita ingat bila sebut infak ni mesti jumlah besar. Selalu kita, saya macam mana duit, saya tak mampu macam tu. Kita kata bukan nak banyak, nak RM10. Contohnya begitu. Bukanlah orang yang mampu bagi RM1 kita kata RM10. Mana bagi yang kata saya tak mampu, insya-Allah dengan RM10 ni dia akan mampu memberi sesuatu yang terbaik kepada pembangunan anak-anak yatim kita. Dan banyak hadis Nabi SAW, antaranya Rasulullah SAW menyebut siapa yang menginfak sebahagian daripada duitnya untuk membina masjid, sebenarnya satu hari nanti Allah akan bina syurga, akan membina di syurga istananya, mahliganya. Dan ini bukan cakap-cakap biasa, tapi cakap-cakap yang datang daripada Nabi SAW untuk melihat keperluan kita membina dan membangunkan masjid. Bina masjid satu, bangunkan masjid satu. Pengisian tadi. Pengisian tu ada confirm sebab ada anak-anak yatim di situ yang akan mengimarahkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yatim kita bantu, masjid juga kita bantu. Masya-Allah. Itu mudah-mudahan kebaikan atas kebaikan, insya-Allah. Masya-Allah. Dan bila kita bercerita, bercakap berkenaan dengan masjid, sudah semestinya banyak orang kata apa, perkhidmatan yang akan disediakan oleh pihak masjid itu sendiri, selain daripada menjadi pusat dakwah dan juga pusat di mana berkumpulnya anak-anak yatim di sekitar seperti akademi sebentar tadi tu. Mohon kongsikan kepada kami juga antara perkara yang disediakan oleh masjid itu sendiri kepada masyarakat setempat khususnya. Baik, bila kita membina masjid, bila akademi pendidikan Islam, anak-anak yatim ASEAN, tapi bunyi ASEAN tapi di Dungun, Terengganu, ia pasti bukan untuk anak-anak yatim itu sendiri, bukan itu sahaja.
Tetapi akan berlaku, kita kata, percampuran di antara anak-anak yatim ini dengan masyarakat di luar. Jadi suatu hari nanti insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar penduduk di Dungun itu sahaja yang akan menziarahi, yang akan menyantuni anak-anak yatim. Bahkan kita yang berada di studio, saudara sendiri kita jemput nanti, bila dah siap nanti, untuk kita lihat bagaimana fungsi masjid dan juga pusat pendidikan anak-anak yatim ini memberi satu mesej yang jelas kepada kita, bagaimana kerana kita berinfak, kerana kita bersatu di atas anak-anak yatim ni, ia akan memberi satu natijah yang baik. Kerana projek ini sebenarnya jumlah permulaan yang kita perlukan sebanyak 35 juta. Bunyi 35 juta tu macam bunyi banyak. Tapi sebenarnya saya percaya, saya yakin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ia mudah direalisasikan sebab matlamat tu kita jelas. Dia dalam kehidupan kita ni, kalau kita nak buat sesuatu, dia akan mudah kalau kita nampak matlamat dia. Matlamat tu, matlamat jelas. Nak bantu anak-anak yatim, nak bangunkan masjid, kemudian daripada anak-anak yatim ini akan memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat. Dia menyumbang kepada masyarakat. Siapa yang bantu mereka ni? Alhamdulillah kita. Mungkin dengan RM1 kita, mungkin RM2 kita, mungkin dengan RM5 kita. Jadi saya nak ajak semua penonton TV Hijrah pada pagi ini mengambil istifadah, mengambil semangat, berada pada hari Jumaat, berada bulan Rejab, berada pada bulan-bulan haram, dan dalam semangat pagi yang masih pagi ni, semangat duha ini, untuk kita membantu, untuk kita menyumbang mengikut kemampuan yang ada kepada kita. Sebab sebenarnya inilah hakikat sebenarnya, inilah bekalan kita yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin dengan janji Nabi, man naqasa malun min sadaqah, tidak akan berkurangan harta kita kerana infak kita, kerana sedekah kita, kerana amal jariah kita. Ianya tidak akan berkurangan, tetapi ianya akan bertambah, dan mudah-mudahan kehidupan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita ini sentiasa dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita doakan Ustaz ya. Dan di kesempatan ini kita beri ruang dan juga peluang kepada Ustaz untuk melakukan kesimpulan kita pada pagi ini, dan juga harapan Ustaz sendiri selaku ikon peyatim, daripada peyatim sendiri, untuk pembangunan Akademi Pengajian Islam anak-anak yatim ASEAN. Apa yang Ustaz? Kita mengambil semangat daripada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim fil jannah kahatain. Kata Rasulullah, saya dengan orang yang menjaga anak yatim. Kafil ni, bahasa Arab kafir ni orang yang memikul, yang menanggung. Termasuklah orang yang menyumbang, orang yang membangunkan, orang yang berinteraksi, orang yang memberi kasih sayang kepada anak-anak yatim. Maka Nabi kata kedudukannya dalam syurga seperti yang saudara sebutkan tadi, seperti jari tengah dengan jari telunjuk. Maksudnya Nabi siap tunjuk isyarat begitu. Nak tunjukkan, nak beri gambaran bahawa dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang menyumbang, orang yang membantu anak yatim. Dan ini peluang yang berada di hadapan mata kita. Kita rebut peluang ini untuk kita realisasikan satu projek yang baik untuk ummah, untuk negara kita, untuk Malaysia Madani ini. Dan kita sentiasa ingatkan warga peyatim dan juga sahabat-sahabat kita di luar, kita nak jadi orang yang santuni anak yatim, jaminan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan nak membuat satu kempen untuk benda-benda yang mengarut-mengarut, tapi satu kempen yang betul-betul membawa hasrat, membawa ummah ini kepada kebaikan. Antaranya mudah-mudahan dapat barakah dengan kita menyumbang kepada pembangunan
anak-anak yatim, sama ada di peyatim ataupun apia yang kita sebutkan tadi. Wallahu alam. InsyaAllah kita sama-sama doakan supaya segalanya berjalan dengan lancar. InsyaAllah dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof selaku ikon peyatim kerana bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih pada TV Hijrah beri ruang pada kami pada pagi ini. Alhamdulillah. Semoga segala maklumat yang kita berikan bermanfaat dan anda juga boleh sebar-sebarkan maklumat untuk sama-sama membantu dengan pembangunan Akademi Pengajian Islam anak-anak yatim ASEAN APIA ini. Dan kita nak berhenti berehat dulu seketika. Kita akan kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Teruskan bersama kami.